InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita diberikan peluang, kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Setelah kita tidak dapat bertemu pada malam-malam yang lepas, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita dapat sama-sama menunaikan tadi solat, alhamdulillah. Dan saya sebenarnya dalam perjalanan daripada Melaka berhenti sekejap di perhentian, dan insya-Allah kita akan cuba tengok beberapa perkara yang kita tulis sebagai tajuk. Apa yang saya nak sampaikan ini sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada perkara yang penting untuk sama-sama kita cuba tengok baliklah, kerana pada hari ini kita tahu bahawa kita telah mendekati kita kata ujian yang besar, dan ujian itu telah mula nampak lah. Secara langsung telah mula nampak secara langsung. Dan apa yang saya nak sama-sama ajak di saya dan di semua sekalian, mari sama-sama kita sentiasa buat muhasabah. Dalam hidup kita ini kita perlukan kepada muhasabah, dan muhasabah itu adalah merupakan satu perkara yang menjadi wajib sebenarnya, yang jadi wajib. Allah gambarkan dalam suratul Al-Hasyr. Allah gambar, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah menggambarkan bahawa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu memerhatikan apa yang diperbuat untuk hari depan, hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kan Allah amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi di sinilah Allah gambarkan kepada kita terlalu penting untuk kita sentiasa bertakwa dan kita meningkatkan takwa. Jadi takwa ni benda yang biasa dengar lah kan. Tetapi perkara yang susah untuk kita faham ialah bagaimana perlu kita sentiasa ulang-ulangkan peringatan ini, kerana sekiranya peringatan ini tidak kita ulang-ulangkan, maka kita akan jadi orang yang lalai. Sebab lalai ni bukan makna lalai ni terlupa ataupun terleka kan. Lalai ni bukan juga sekadar maksudnya orang tak ada ilmu, tetapi lalai ni ialah orang yang tidak dapat menghidupkan hatinya, fikirannya, matanya, pendengarannya, segala sensor yang Allah bagi pada kita ni dia tidak berfungsi. Maka itu lalai, walaupun dia ada ilmu, walaupun dia beramal. Sebab tu setengah orang dia beramal tapi dia lalai, setengah orang dia berilmu, dia lalai. Jadi sebenarnya lalai ini bukanlah hanya sekadar tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu, tetapi lalai ini ialah apabila kan kita kata panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini
dia tidak berfungsi. Mata melihat tapi dia tidak melihat. Mata tengok depan tapi tak melihat. Telinga mendengar tapi dia tak mendengar, macam itu kan. Hati dia kata masih lagi hidup tetapi dia tidak berfungsi, memahami. Contohnya itu lalai. Lalai ni dia adalah satu suasana apabila tidak ada muhasabah. Suasana tidak ada muhasabah itu dia akan membawa kepada lalai. Dan lalai ni juga antara perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muhasabah tadi. 2 kali Allah sebut wattaqullah, wattaqullah, 2 kali takwa tadi. Di tengah-tengahnya lah muhasabah. Jadi muhasabah ni akan sentiasa ada. Sebab tu janganlah kita rasa kita dah tahu, kita dah faham, kita dah banyak kali dengar. Jadi kita ingat kita okey, rupa-rupanya kita lalai. Dan lalai itu akan menyebabkan basirah kita, pandangan mata hati kita, pandangan akal yang sedar, al-aqlu wa'i, akal yang sedar, hati yang bersih, hati yang hidup, ataupun kita kata kekuatan kita tadi, fitrah yang salimah, tidak akan berfungsi, tidak berfungsi. Jadi walaupun kita semayang, walaupun kita puasa, walaupun kita duk berzikir, walaupun kita jadi orang yang memberi tazkirah kepada orang lain, walaupun kita ni orang yang digelar sebagai ustazah, ataupun orang yang digelar sebagai tuan guru, tapi apabila tidak berlaku muhasabah dalam kehidupan kita, maka lalai akan menyentuh hati kita, lalai akan menyentuh mata kita, telinga kita dan sekalian anggota kita. Dan bila lalai menyentuh, maka walaupun kita ada mata, penglihatan, badan telinga, pendengaran, hati untuk kita rasai dan faham, tak dapat juga. Ini lalai. Lalai ini satu yang besar. Dan apabila tidak berfungsi perkara-perkara tersebut, kita kata sensor tadi, maka kita akan tertutuplah basirah. Tertutuplah basirah. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa berada di atas basirah. Kul hazihi sabili an ad'u ila Allah ala basiratin. Jadi katakanlah inilah jalanku, kata Allah Taala, inilah jalanku. Kul hazihi sabili. Katakanlah ini jalan aku. Jalan apa? Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Ala basirah, di atas kekuatan basirah, pandangan hati, hidupnya hati. Jadi kalau kita sekadar beramal tapi basirah tak hidup, tak jadi juga. Sebab tu hari ini kita memerlukan kepada seorang yang boleh memimpin dan membimbing kita. Kita perlukan kepada murabbi, kita perlukan kepada sahabat-sahabat yang saleh, yang hidup basirahnya, bukan hanya sekadar sahabat biasa ataupun sekadar orang yang ada, kita kata, kefahaman akhir zaman, ataupun kita kata orang tu ada fahaman untuk nak prepping kan, untuk kita nak cari tanah yang boleh kita selamatkan diri kita, untuk cari tanah yang boleh kita buat pertanian dan penternakan. Kita belajar memanah, kita belajar berkuda. Kita ingat, bila dah bersama dengan orang yang ada amalan-amalan akhir zaman, maka kita ingat kita dah okey dah. Bukan begitu. Sebenarnya bukanlah amalan akhir zaman, bukan amalan yang kita yang sebenarnya yang menjadi kunci. Yang menjadi kunci bukan amalan, sebab kita tahu amalan ni kita tak boleh bergantung dengan amalan. Tetapi kita kena bergantung dengan Allah. So macam mana nak bergantung dengan Allah tadi? Basirah. Sebab tu Allah gambarkan kul hazihi sabili. Katakanlah inilah jalan aku. Jalan aku ni jalannya Allah redha. Apa jalan yang Allah redha ni? Ad'u ila Allah, iaitu jalan yang membawa manusia kepada Allah. Ala basirah. Jadi bukan saja jalan dakwah, bukan saja jalan amal, bukan saja jalan tarbiyah, jalan kita kata jalan jihad, tetapi sebenarnya jalan yang di atasnya basirah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, yang mana aku dan pengikut aku bersamanya. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah daripada golongan orang yang mensyirikkan Allah. Jadi maknanya basirah ini ialah merupakan syarat untuk kita mendapatkan kekuatan. Jadi sebab tu di akhir zaman hari ini kadang-kadang orang tertipu. Kita ingat hanya cukuplah dengan kita beramal, kita berancang macam-macam,
kita pun buat macam-macam kan. Kita pun baca Quran lah, sekadar itu saja. Tapi hati kita, basirah kita tidak dihidupkan. Basirah ni maknanya bukan hanya sekadar hati yang boleh bersih, tapi akal yang sedar, al-aqlu wa'i. Basirah ni dari tiga komponen dia. Yang pertama al-aqlu wa'i, kita sebut dah banyak kali. Al-aqlu wa'i ni maknanya akal yang sedar. Itu salah satu komponen basirah. Akal yang sedar ni maknanya akal yang boleh berfikir. Akal yang ada ilmu. Akal yang mendapat ilmu min laduni, ilmu daripada Allah. Ilmu daripada Allah. Jadi bukan hanya sekadar kita kata, oh ilmu saya belajar dekat universiti Islam, saya belajar tentang syariat Islam, usuluddin, cukup dah. Bukan. Itu bukan ilmu, itu information, informasi. Itu maklumat, itu knowledge. Tapi yang dimaksudkan ilmu ialah ilmu yang melahirkan amal, satu. Ilmu yang melahirkan amal. Yang kedua, ilmu yang boleh membinakan adab dan akhlak. Jadi ilmu yang pertama, maksud ilmu tadi, ilmu yang boleh melahirkan amal. Ini ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu saja tahu aja PhD, kan banyak terror bahagian kita kata bahagian syariah ke, usuluddin ke, tauhid ke, tajwid ke dan sebagainya kan. Tapi kita tak melahirkan amal, tidak melahirkan satu perbuatan yang boleh menyebabkan kita ni berubudiah pada Allah kan, tak lahir, maka itu bukan ilmu yang kita maksudkan. Begitu juga ilmu kan yang bermanfaat, itu juga ilmu yang melahirkan akhlak dan adab. Akhlak dan adab ini adalah ilmu yang penting. Kalau tidak, kita ingat kita dah ada tahu semua benda tapi kita tak boleh amal. Kita dah tahu semua benda tapi kita tidak beradab, tidak berakhlak. Ini perkara yang sebenarnya al-aqlu wa'i. Akal yang ada ilmu, akal kemudiannya boleh berfikir. Dia tafakkur. Tafakkur ni kerja Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali dalam dakwah tarbiyah dan jihadnya, JDT dia ialah tafakkur. Tafakkur ni maknanya dia berfikir, sehingga dengan fikiran tadi itu dia akan dapat membina satu strategi, satu gerak kerja, satu kita kata kekuatan begitu kan. Ini sini sebahagian daripada basirah, al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Kemudian basirah juga dia mempunyai komponen hati, al-qalbun zaki. Al-qalbun zaki ni hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang cerdik, ada intelijen, hati yang diberikan. Macam mana hati itu ada intelijen? Macam mana kita tahu hati itu dia ada kepandaian? Kepandaian. Jadi hati yang pandai ni bukan sekadar hati yang jaga makan, jaga minum sebagainya kan. Itu pun hati yang baik juga kan. Tapi hati yang bersih ini, hati yang zaki ni, al-qalbun zaki ni ialah hati yang mana adanya pedoman, panduan daripada Allah. Jadi hati itu mendapat min laduni, Allah sebut dalam Quran, hati yang mendapat ilmu, kalau kita panggil bahasa kita ilmu laduni. Ilmu ni maknanya apa? Ilmu laduni, ilmu yang datang daripada Allah. Dan janganlah kita bayangkan ilmu laduni benda yang pelik-pelik. Dapat tahu ni boleh kasyaf lah apa. Itu sebahagian kecil aja daripada maksud laduni. Laduni ni maknanya segala bentuk ilmu yang Allah bagi kepada seseorang itu, yang dengan ilmu itu melahirkan satu kefahaman, satu kesedaran, satu kekuatan, sehingga dia boleh memahami sesuatu perkara. Daripada akalnya, daripada hatinya, rohiyahnya, akliyahnya dan juga jasadiyahnya. Kalau akliyahnya, akal sentiasa terikat dengan Allah. Kalau hatinya, hati sentiasa terikat dengan Allah. Kalau jasad sentiasa terikat dengan Allah. Akhlaknya, adabnya dan sebagainya. Jadi akhirnya jadi kekuatan. Ini al-qalbun zaki. Ini juga sebahagian daripada basirah. Jadi basirah ni juga kita kena tengok hati. Jadi sebab tu hari ini kita perlukan panduan-panduan. Dan kita perlukan bimbingan-bimbingan. Dan hari ini alhamdulillah ada ramai ulama-ulama, ustaz-ustaz kita lah yang duk sebut pasal benda ni. Cuma yang masalah kita ni ialah apabila perkara ini tidak disebut secara komprehensif. Itu masalah. Masalahnya bila kita sebut pasal basirah, kita sebut pasal iman, kita sebut berkenaan mentauhidkan Allah, kita sebut berkenaan dengan kefahaman Islam, tapi dia tidak membumi, tidak menjadi satu amal.
Bukan saja amal, dia tidak menjadi satu yang melahirkan kekuatan Islam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita supaya kita faham bukan saja kita nak ibadah. Cuba kita tengok surah Al-Hajj. Allah gambarkan bagaimana dia menjadikan kita satu agama Al-Islam, agama yang bukan satu kesempitan. Kita beramal dengan amalan fardiyah, kemudian kita beramal dengan amalan jama'iyah. Dalam surah Al-Hajj Allah gambarkan begitu kan. Jadi nak sebut kat sini bagaimana ilmu yang ada pada kita, perasaan yang ada pada kita dan segalanya yang ada pada kita itu dia melahirkan kekuatan Islam. Jadi Islam tu nak kena faham secara menyeluruh, dan di sinilah kita lihat bagaimana perlu kita menghidupkan basirah kita. Jadi sebenarnya salah satu perkara yang kita bincang-bincang, yang kita buat ni sebenarnya adalah untuk kita membina basirah tadi. Jadi bila basirah kita hidup, tajuk ni dah bincang dah pun berapa lama yang berapa bulan, berapa tahun yang lepas kan. Tapi kita akan ulang baliklah sikit sebanyak dia punya terbaik. Jadi dalam hal ini, yang pertama sekali pada hari ini kita melihat kadang-kadang kita tak perasan kita tewas. Jiwa kita tewas. Akal kita tewas. Kita kata dalam ibadah kita tewas. Dalam kita beramal kita tewas. Kita tewas. Kita ingat kita dah hebat dah. Sampai peringkat kita boleh berzikir, baca Quran, bangun malam, ataupun sampai peringkat kita berpuasa 6 dan sebagainya. Tapi rupanya kita tewas. Begitu juga kita ingat kita dah okey dah. Bila kita kita kata boleh pula tolong orang. Boleh tolong orang, boleh bantu orang, boleh merawat orang. Jadi kita rasa kita dah okey dah. Rupanya tak okey. Apa tanda-tanda jiwa kita tewas? Ada banyak tanda-tanda jiwa tewas ni, banyak. Jadi kita nak tengok ini semua ancaman. Kenapa saya kata ancaman? Kerana ketewasan yang kita tidak sedar. Kita tewas dah, tapi kita tak sedar kita tewas. Kita ingat kita masih lagi duduk di atas sabili tadi, di atas jalanku, jalan Allah. Tapi rupanya kita dah tewas dah, tanpa kita sedar. Maka bila sampai waktunya ajal itu, ataupun sampai waktunya ujian yang besar, kita baru sedar, rupanya aku ni tak ada kekuatan. Dajjal datang, kita ikut aja. Tentera Dajjal datang, arus datang, kita ikut je. Tak ada kekuatan. Sebab apa? Rupanya kita dah tewas dah. Sebelum lawan lagi kita dah tewas. Dan kita yang parahnya kita tak perasan kita dah tewas. Apa tanda-tanda ketewasan? Antaranya tanda-tanda ketewasan kita, bila kita dah ada kesedaran sikit, dari ilmu sikit, antaranya nombor satu, banyak antara saya sebut sikit-sikit lah sebagai sekadar mukadimah kita. Yang pertama sekali, berlengah-lengah. Dalam ibadah ni kita malas. Dalam ibadah kita malas. Kita futur. Futur ni terputus. Ataupun kita tertangguh. Jadi bermalas-malas tu tanda-tanda jiwa kita dah tewas. Mula tewas lah. Ataupun tewas. Sebab mula-mula dia berlengah-lengah. Next step apa? Tak buat langsung. Mula-mula kita ambil tak berat, buat tak tahu, ambil mudah, ringan, pandangan ringan. Walaupun amalan tu simple, tapi kita pandang ringan. Amalan berat pun kita pandang ringan. Kemudian lepas tu kita pun berlengah-lengah, bermalas-malas, bertangguh-tangguh. Jadi lepas tu the next, what is the next step? Terputus, tak beramal dah. Ni tanda jiwa dah tewas lah. Jadi jiwa kita tewas bila kita bermalas-malas, tu tewas. Sebab tu macam mana tak nak bermalas-malas? Antaranya kita kena ziarah sahabat-sahabat kita yang soleh, yang baik, yang kuat. Kena bersusah payah. Nak pergi ziarah ni bukan senang. Nak kena pergi tempat lain, mungkin ada kos, mungkin ada masa kita kena korban, mungkin ada kesihatan kita, kekuatan kita kena korban. Jadi ziarah. Sebab tu kata guru saya lah, kalau setengah orang ni sebut guru tuan guru. Sebab ada setengah kata Ustaz Azman ni tak ada guru sebab dia tak pernah jumpa, dia tak tahu, tak kenal, buat apa kita nak cerita panjang-panjang kan. Tapi nak sebut kat sini, mungkinlah nak sebut sini salah seorang yang pernah saya bertemu sama yang menjadi murabi saya, disebut Syekh Muta'an Al-Jabari rahimallah. Alhamdulillah sempat bertemu dengan dia. Ni anak didik Imam Al-Banna rahimallah, seorang yang cukup soleh, yang pengalaman dalam penjara lebih kurang 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun gitulah. Bagaimana dia menyatakan bahawa salah satu tanda kita sabat ala tarikud dakwah, kita tetap, kita kekal di atas jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ialah kita
ziarah. Kita kena ziarah sana sahabat-sahabat kita yang soleh, ziarah guru-guru kita, ziarah. Kalau tak boleh ziarah kat rumah dia, mungkin ada limitation di rumahnya, mungkin ada security, masalah security ke apa sekarang ni kan macam-macam. Mungkin kita ziarah di tempat dia berada, di tempat dia mengajar, di tempat dia berada di sana, ziarah dia, jumpa dia. Kadang-kadang ziarah tu tak ada apa-apa pun. Saya ingat masa saya dulu ada salah seorang daripada kita kata yang merabi saya jugalah dulu. Sekarang salah seorangnya Syekh Safak gelaran dia. Syekh Safak As-Siraidi. Masih hidup lagi. Antara anak didik Dr. Abdul Karim Zaidan. Rahimallah, dia kata apa? Bila saya ada masalah banyak ni. Masa tu saya belajar lagi lah. Masalah banyak ni. Bertapuk-tapuk. Masa tu saya presiden pelajar. Di tempat saya tu belajar di universiti, saya presiden pelajar. Kita kata pengurusi persatuan pelajar lah. Jadi macam-macam masalah ni, masalah ABC, masalah manusia lah, masalah macam-macam, termasuk masalah diri sendiri dengan pelajarannya, dengan examnya, susah. Ada satu contohnya, masa tu saya rasa sedih sangat bila saya masuk satu kelas tu memang susah sangat. Digital something lah bukan digital currency, digital something lah tak sebut sini. Dia mengajar benda yang future. Masa tu saya pula tak faham dia cakap. Masa tu baru sampai belajar kan. Dia mengajar apa benda dia cakap tak faham. Dalam tu masalah lain macam-macam, bertapuk-tapuk tu. Kan, saya pun kata nak kena jumpa lah Syekh ni. Saya pun pergi jalan lebih kurang 200 batu jalan. 200 batu bukan berjalan kaki, naik kereta. Jalan 200 batu, masa tu peringkat awal tak ada kereta pun. Masa tu pergi naik bas, 2 kali bas. Saya ingat lagi naik bas, takut sorang-sorang. Masa baru first year kan. Jalan-jalan sampailah sana. Jumpa depan dia, dah makan, dah apa semua, dah tenang-tenang. Kemudian lepas tu saya pun duduk depan dia pun bagi sikit-sikit. Kan, kemudian dia tengok muka dia kan. Tengok muka dia, saya pun cakap dengan dia, nak cakap dengan dia masalah kan. Masalah A, B, C, D, E, F, G, macam-macam masalah lah. Nak cerita dekat merabi kita ni kan. Cakap masalah-masalah, dia senyum je. Sepanjang saya cerita pasal masalah, dia senyum je. Tak ada satu benda berkerut ke, tak ada. Senyum je. Kemudian bila saya cakap habis dah habis. Dia tengok dah habis cakap dah. Okey, dia pun kata, ya akhi, dia kata, wahai saudaraku, sabar. Dia kata apa? Sabar. Dia cakap satu perkataannya, sabar. Sabar tu selesai semua masalah. Semua masalah yang saya sebut, A, B, C, D, masalah ni, masalah tu, macam-macam masalah tu. Macam-macam masalah. Dia cuma kata satu perkataan, sabar. Tapi dia cakap sabar tu bukan teori. Bukan dia cakap dengan lidah dia je. Dia cakap dengan apa ni kita kata gaya yang lain tak. Dia cakap dengan hati dia. Dia cakap dengan iman yang ada kat dia. Dia cakap dengan keyakinan dia, dengan tawakal yang 100% pada Allah. Dia cakap dengan ar-raja, harapan yang tinggi 100% pada Allah. Yakin pada Allah. Tawaduk pada Allah. Orang yang ada yakin, orang yang ada sabar, orang yang ada tadaruk, orang yang ada semua amalan hati tadi, dia sebut satu perkataan je, sabar ya akhi. Ya akhi, wahai saudaraku, sabar. Semuanya bersama, semuanya daripada Allah. Innallaha ma'ana. Dia kata sabar. Saya terdiam, saya fikir, ya Allah, sungguh-sungguhnya kan segalanya daripada Engkau. Saya baru perasan. Akhirnya saya rasa mati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Jadi nak sebut kat sini, kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah semua, rupa-rupanya kita perlukan kepada seorang yang boleh memberi nasihat pada kita. Tapi nak kena rendah diri kat dia, rendah diri pada Islam, rendah diri pada Allah. Barulah kekuatan tu terbina. Kalau tidak, tak terbina. Ni. Jadi tanda-tanda jiwa yang tewas ialah salah satunya berlengah-lengah, malas, futur dalam ibadah.
dalam amalan. Itu tanda-tanda tewas. Kemudian kita meringan-ringankan amal qawi. Itu pun tanda-tanda tewas juga. Meringan-ringankan amal qawi. Amal qawi ni apa? Amal yang membina kekuatan Islam. Kan? Bukan saja amal kita kata saya ni beramal dengan ibadah, semayang, puasa. Tak. Amal yang membina kekuatan Islam. Apa dia amal yang membina kekuatan Islam ni? Itu yang kita sebut sebagai JDT tu. JDT ni apa? Jihad, dakwah dan tarbiyah. Jadi amal kebangkitan. Jadi kita memandang ringan. Ukhuwah kita pandang ringan ukhuwah. Dia rasa tak apalah kan. Bila kita rasa ada masalah sikit dengan sahabat kita, tinggalkan sahabat tu lah, kita pergi sahabat lain. Kita pergi jumpa sahabat lain kan. Cari sahabat lain. Bila kita kata guru ni tak mau, tak bagus guru ni, tak cari guru lain lah. Cari murabi lain lah, contoh macam tu kan. Kita senang aja. Kita rasa tak ada benda yang tak sambung dengan kita, terus kita cari kan. Cari wali lain lah contohnya. Awliya lain lah contohnya kan. Kenapa? Kerana banyak, bukan satu, bukan dua yang terus gitu kan. Jadi sebenarnya kita meringan-ringankan amal qawi, amal yang kuat yang membina kebangkitan kita ringan-ringankan. Di sinilah kita kata tanda jiwa kita dah mula tewas. Sebab sebelum ni kita buat amalan yang kuat, kadang-kadang buat amalan yang tak kuat dah. Ini tewas. Ini tewas sebelum Dajjal datang lagi ni. Ini ancaman-ancaman. Nanti kita tengok macam mana syaitan dia menipu kita. Yang sebut kat sini tewas. Kemudian ada juga antaranya aba wastakbar. Kita jadi macam iblis. Tak mau ikut. Bila cakap daripada ni tak mau ikut, tak nak dengar dan sebagainya. Wastakbar. Dan juga kita takbur. Kita rasa kita lebih baik. Kita lebih pandai. Bukan dia je pandai, kita pun pandai juga. Saya minta maaf kalau saya cakap ni ada yang terasa. Saya minta maaf. Kalau tak terasa, dan kalau kita ada penyakit tapi kita tak rasa sakit, maka kita akan tewas. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi ada benda-benda macam ini. Rasa ujub dengan diri sendiri, rasa pandangannya lebih baik. Jadi kita bukan nak sebut pandangan kita betul, tapi nak sebut sini apa yang ada pada al-haq itu mesti kita ikut. Pada Quran mesti kita ikut, pada sunnah mesti kita ikut. Kalau tidak habis kita. Habis kita. Kemudian yang keempatnya, contohnya di sini ialah kembali berjinak-jinak dengan rawasib jahiliyah. Kita kembali berjinak dengan karat-karat jahiliyah kita. Perkara yang kita dah tinggalkan, mula kita kembali balik, patah balik, buat balik. Benda dosa-dosa kita, rawasib jahiliyah, ini karat-karat jahiliyah. Dah tinggalkan dah lama tak buat, tiba-tiba kita buat semula. Ataupun tiba-tiba hati kita cenderung untuk melakukan perkara yang dulu kita tak buat dah. Dulu kita dah tinggalkan dah tak buat dah bertaubat dah, tapi kita buat balik semula. Ini antara perkara yang menunjukkan tewas, jiwa kita tewas. Tewas. Kita dah kembali patah balik kepada jahiliyah yang kita dah tinggalkan. Jahiliyah yang kita tinggalkan itu. Dan kemudian seterusnya tak mau bertaubat. Kita susah nak bertaubat, susah nak mengaku kesalahan kita. Kita tahu kita salah, tapi susah, ego. Contohnya kita seorang suami, kita rasa kita mesti betul, isteri mesti salah. Isteri mesti ikut aja apa suami kata. Contohnya kan. Jadi kita menggunakan power kita. Minta maaf saya sebut kat sini. Kalau orang yang dizalimi tadi, orang yang dizalimi, si isteri yang dizalimi, tanpa kita sedar, dia berdoa pada Allah, ya Allah, sungguh-sungguh suami aku tunjukkan kuasa dia pada aku. Dan kuasa yang ditunjukkan itu tak betul, kuasa yang menyalahi syarak. Yang menyalahi syarak, diingat syarak dah. Maka ya Allah, kau tunjukkanlah kuasa engkau pada dia. Itu doa orang yang apa kita kata dizalimi. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita buat zalim kat orang. Kita tahan orang. Kita kacau orang. Orang tu nak buat sesuatu kan. Dikacau, dia buat report kan. Kita tengok dalam apa namanya message yang dikeluarkan oleh Ummu Ilyas. Dia kata kalau nak communicate dengan dia, sila communicate dengan selain daripada Telegram. Telegram dia kena block. Kenapa kena block? Agaknya lah ada yang buat angkara lah agaknya kan. Kita dah tengok-tengok, kita dah dapat pastilah apa masalahnya tu. Tapi nak sebut sini kadang-kadang kita kacau orang. Yang pertama, kalau kita mendapati ada sesuatu
daripada Allah, kesusahan, kita kena muhasabah tengok diri kita. Kalau kita rasa ada sesuatu yang Allah bagi pada kita tu, mungkin nampak macam tak patutlah macam tu kan. Ada orang kacau kita lah, kita tengok orang kan. Mula-mula tengok kita dulu. Yang kedua, lepas tu barulah kita minta ke Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membersihkan diri kita daripada segala kekurangan dan kelemahan. Lepas tu kita pun teruskan amalan yang soleh, baiki diri kita. Sebab kadang-kadang kita pun tak perasan kita ada kesilapan, kesalahan dan sebagainya kan. Jadi kita sebut kat sini, jangan ganggu orang, jangan kacau orang. Jadi bila kita susah nak bertaubat, tak mau bertaubat, tak mau berjinak, tak mau kembali kepada kebaikan, maka itu tanda tewas, jiwa kita tewas. Jadi kalau Dajjal datang, kita tewas lah. Kita dah tewas. Jadi kita kena tengok balik. Kemudian berlebihan mengikut nafsu. Mengikut nafsu ni berlebihan. Baik kita kata kita buat amal soleh, amal kita bagus, tapi rupa-rupanya kan nafsu pun kita buat juga. Malahan amalan tu pun amalan mengikut nafsu juga. Itu masalah kita. Amalan tu pun ikut nafsu juga. Jadi di sini kita lihat bagaimana berlebihan mengikut nafsu. Apa contoh berlebihan? Ini tanda jiwa kita tewas. Akibat daripada sama ada syaitan ataupun nafsu. Yang pertama sekali, kita menjadi seorang yang pemarah. Baran, mudah. Kan? Dengan anak-anak, okey. Dengan isteri, pantang. Barannya luar biasa. Pemarahnya luar biasa. Kan? Dengan orang lain, baik. Dengan isteri, baran. Ini sebenarnya salah satu tanda-tanda ketewasan jiwa. Tewas jiwa. Bila kita marah ni, kita mudah marah, baran ni contohnya, itu tanda tewas. Jiwa kita tewas dengan syaitan. Jadi baran ni kena apa? Kena rawat. Baran ni penyakit. Baran ni penyakit. Ada seorang sahabat Nabi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada aku. Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan marah. Bagilah nasihat lagi ya Rasulullah. La taghdab. Jangan marah. Berilah lagi ya Rasulullah nasihat. La taghdab. 3 kali Nabi sebut. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Bayangkan, marah pun Rasulullah tak bagi. Apalagi baran. Baran lebih daripada marah. Baran ni pantang. Tengok pun dah kalah lah. Dah marah lah. Tengok je. Dengar suara pun dah marah. Ni baran. Baran ni nafsu. Marah yang diikuti. Marah yang melampau. Itu nafsu. Jadi tanda jiwa kita tewas ni salah satu ni bila marah biasa, marah. Tapi marah yang diikuti dengan nafsu tadi, baran. Marah sampai kita berlaku tidak adil. Kita tak berlaku adil dalam sesuatu perkara. Kenapa? Sebab kita marah sangat, baran dengan seseorang. Ini semua tanda-tanda jiwa yang tewas. Syaitan dah bisik ataupun nafsu dah bisik. Kemudian tergesa-gesa pun sama juga. Tergesa-gesa dalam buat keputusan. Kita nak buat satu keputusan, kita buat dengan tergesa-gesa. Itu pun juga merupakan mengikut nafsu. Kan? Ini semua ada hadis Nabi-nya. Dia semua ada dia punya panduan-panduannya. Tapi kita sebut secara umum lah kan. Tergesa-gesa pun tak ada. Jadi kita ingat kita dah okey dah. Tapi buat keputusan tergesa-gesa. Tergesa-gesa buat keputusan. Begitu juga tergesa-gesa dalam bertindak. Bertindak pun tergesa-gesa juga. Tidak ada tomak nina pun tewas, tanda tewas. Kita nak kena tengok balik. Kena teliti dengan adab, dengan akhlak kita. Barulah kita tengok, rupanya aku ingat aku dah beramal, aku ingat aku dah tolong orang, dah buat macam-macam. Rupanya dalam diri aku ni banyak ketewasan demi ketewasan. Pemarah, baran, kan, tergesa-gesa, kan, mengikuti hawa nafsu. Dengan lawan jantina, kita laki-laki, tengok perempuan ni, perempuan hati kita nak aje contohnya. Ataupun kita laki-laki tengok perempuan pula, kita perempuan tengok laki-laki pula. Ni hawa nafsu seks. Kan, itu juga semuanya kita kata nafsu yang diikuti itu tanda ketewasan. Tewas. Kita nak kena halusi jiwa kita. Kalau kita tidak halusi, maka dia akan jadi ancaman kepada kita. Kalau datang luar, saya bagi satu contoh. Ada kawan-kawan kita yang Allah izin diserang dengan syaitan.
Syaitan serang. Ni syaitan minal jins wal ins. Jin pun ya, ins pun ya. Serang. Kena attack. Kemudian dia dah tahu dah. Teori-teorinya dia pun baca ni, baca tu, buat macam-macam. Tak jalan. Contoh. Datang syaitan. Dia membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia pun baca ayat kursi. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia baca surah Al-Alaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Dia baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Syaitan tu senyum je. Tak ada apa-apa berlaku. Malahan bisikan dalam hati dia makin kuat. Baik. Saya sebut kenapa? Keberkesanan sesuatu amal itu nak halau setan ke, nak lawan setan ke, nak halau sihir ke, nak lawan saka ke, tak kira apa. Bukan pada amal. Bukan pada ayatul kursi tadi. Bukan kepada a'udzubillahi minasyaitanirrajim tadi. Bukan kepada a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tadi. Bukan kepada doa. Tetapi keberkesanan kita di dalam melakukan sesuatu itu kepada hati. Hati yang bersih. Kerana hati yang bersih, yang ikhlas, yang tunduk, yang rendah pada Allah, yang bertawakal kepada Allah, yang yakin dengan Allah, hati yang demikianlah maka Allah beri pertolongan. Bukan sebab kita baca ayat kursi tadi. Sebab tahu ini, baca doa sekian-sekian, maka kamu akan dapat jadi kaya. Kamu takkan fakir. Kamu takkan macam-macam lah ayat-ayat ni hari ni ustaz-ustaz duk ajar ni. Bukan kita kata ayat-ayat doa tu tak betul. Tetapi sebenarnya hakikat kekuatan amal bukan pada amalan kita. Bukan kita kena bersandar pada amalan. Kita kena bersandar pada Allah. Jadi macam mana nak bersandar pada Allah kalau akidah kita porak-poranda? Akidah kita tak bersih. Akidah kita ada syirik. Tapi saya jampi jadi je. Ni soalan pula. Ustaz, saya jampi jadi Ustaz. Walaupun saya tahu saya tak ikhlas. Dalam hatinya ada perasaan. Perasaan nak ikut nafsu. Dia nak rawat perempuan. Hati dia ada perasaan kat perempuan tu. Ada perasaan. Patutnya hati ni kena bersih. Maka niat dah lain dah. Hati ada perasaan pada laki-laki kalau dia perempuan. Ini dia sudah nafsu tadi. Kemudian dia membaca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Jadi Allah izin sembuh. Orang datang lagi baca. Sembuh lagi. Baca. Sembuh lagi. Baca. Sembuh. Itu istidraj. Itu bukan nikmat daripada Allah. Istidraj. Kenapa? Kita ada maksiat. Hati kita tak ikhlas. Hati kita tak rendah ke Allah. Hati kita masih lagi korup. Tapi kita baca jadi. Doa makbul. Itu istidraj. Itu bukan kita pandai. Aku pandai. Setiap kali orang datang kita baca. Sembuh. Kamu kena begini. Sembuh. Padahal hati kita ada bisikan syaitan yang kita ikut. Ada nafsu yang kita ikut. Itu bukan nikmat daripada Allah. Itu bukan ma'unah, karamah. Bukan. Itu istidraj. Kenapa? Kita dah bergantung dengan amalan kita. Kita bukan bergantung pada Allah. Satu. Yang kedua, kita tahu Allah bagi kejayaan. Allah bagi nikmat. Tetapi kita tengok hati kita makin jauh daripada Allah. Itu tanda maksiat berlaku, mungkar berlaku. Maka yang itu bukan nikmat, itu adalah istidraj. Kita tak perasan. Kenapa? Syaitan dah bisik pada kita. Nafsu bisik. Kamu dah bagus dah. Sekarang ni amalan kamu menjadi baca selawat Jibril 5,000 kali. Baca selawat La ilaha illallah 10,000 kali. Baca Qul Huwallahu Ahad 100,000 kali. Kita membaca. Akhirnya bila kita baca. Allah izin. Kita cakap. Kita doa. Kita minta. Semua Allah makbulkan. Tapi bila kita cek semula, tengok semula, rupa-rupanya dalam kita ada hati kita ni berselirat dengan maksiat, berselirat dengan mungkar. Rupa-rupanya bukan nikmat tetapi istidraj. Ini tanda-tanda hati yang tewas. Tanda-tanda hati yang tewas. Kita ingat okey dah semua. Aku dah boleh buat. Aku dah boleh menang.
Apa tanda istidraj? Allah bagi nikmat, Allah bagi menang, Allah bagi doa makbul, tetapi kita masih suka dengan maksiat. Susah nak tinggal maksiat. Susah nak tinggal maksiat. Kita rasa kita betul walaupun kita bermaksiat. Kita rasa kita betul walaupun kita mungkar. Kita rasa orang semua teruk, kita lah yang baik, ujub. Kita bersikap ujub, kita bersifat riak, kita bersifat takbur. Walaupun kita tak cakap kat orang, tetapi bila kita lakukan tu, hati kita berhajat kepada orang cakap kita pandai, orang cakap kita hebat. Ini semua adalah istidraj. Ini bukannya kita kata nikmat. Sebab apa? Sebab kita diberi nikmat. Dibagi nikmat tetapi kita bermaksiat. Ada maksiat. Hati tak ikhlas. Kita tahulah. Kita tahu. Orang lain tak tahu. Kita tahu. Allah Maha mengetahui. Jadi ini semua tanda-tanda ketewasan jiwa kita. Hati kita makin dekat dengan maksiat. Walaupun kita buat baik, tapi hati kita, itu tanda istidraj. Hati-hati. Sebab ada amalan-amalan, yang mana amalan-amalan itu bukan didorong oleh iman, tetapi didorong oleh syaitan. Ini ancaman. Kita ingat ancaman syaitan ni kan, kemiskinan, ancaman syaitan ni mungkin peperangan, mungkin ditangkap ke sebagainya yang kita nampak depan dah. Ancaman syaitan dia bermula dari dalam lagi. Sebab apa? Yang paling penting yang disasarkan bukan di luar, di dalam. Sehingga akhirnya sampai peringkat benci kepada nasihat. Ada orang bagi nasihat, dia rasa benci. Macam pandai dia cakap, engkau pun tak betul, engkau nak cakap kat aku. Engkau pun cakap tak betul, dia nampak nasihat tu sebagai satu senjata, sebagai banyak peti yang kan menjunam ke dia. Dia nampak sebagai satu kejahatan. Orang bagi nasihat dia nampak sebagai satu yang tak patut, tak betul. Dia tak nampak nasihat yang betul tu, dia nampak yang tak betul tu. Sampai ada peringkat pengalaman kita berlaku kepada banyak jugalah, beberapa juga sahabat-sahabiah kita, terutamanya yang perempuan. Sampai peringkat tak boleh dengar ceramah, kuliah tak boleh dengar. Dia dengar tu macam apa dia panggil, macam kena panah lah macam itu. Kena peti lah macam itu. Ada sebahagian sampai peringkat tak boleh tengok muka Ustaz Nur Azman, tak boleh tengok. Ada setengah itu. Tapi dia tahu tak betul, dia tahu. Jadi akhirnya dia pun palingkan handphone tu menghadap tempat lain, tapi dia dengar suara. Itu pun hati dia berdenyut-denyut. Hati berdenyut sampai peringkat macam gitu syaitan. Menimbulkan perasaan permusuhan, permasaan benci kepada nasihat. Padahal yang kita cakap ni nasihat saja. Kalau baik ambil lah, kalau tak baik tinggalkan. Kan, jadikan sempadan, itu je. Tetapi apabila ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan syaitan, apabila berlaku istidraj tadi, maka timbullah su'uzon, timbullah buruk sangka. Ini semua ni merupakan tanda-tanda ketewasan jiwa kita. Ini belum lagi Dajjal datang, ini belum lagi tentera-tentera Dajjal datang. Kita dah tewas dah. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita bincangkan. Sebab itulah dalam daurah benteng mukmin yang lepas, bagaimana pada masa itu kita membincangkan tentang bagaimana sebenarnya. Tak ada audio ke? Ada audio ke? Testing? Ada, saya dengar tadi kan. Tak ada audio ke? Testing 1 2 3. Dengar ke? Saya tengok kejap. Testing 1 2 3. Dengar. Ada kan? Saya buka ni, dengar insya-Allah. Baik. Sebenarnya ni tadi tu mukadimah ni, baru nak masuk tajuk.
Jadi nak sebut kat sini sampai peringkat kita rasa apa? Kita rasa benci dengan orang mukmin. Benci dengan nasihat, tak suka nasihat. Itu antara tanda-tanda bagaimana jiwa kita dah tewas. Jiwa kita dah tewas. Dan bila jiwa kita tewas, maka kita kena faham, kita kena lawan. Jadi bagaimana cara-cara ancaman dia? Syaitan ni tak boleh buat apa. Dia boleh apa, dia panggil bisik je. Dia boleh goda-goda gitu je, dia boleh rayu je. Sebab tu nombor satu kan, nak lawan dengan jin dan syaitan, nak lawan dengan musuh Islam ni, nombor satu, dia bukan dengan doa, dia bukan dengan solat, dia bukan dengan baca Quran, dia bukan dengan apa-apalah yang kita nak buat amalan. Nombor satu, kita nak lawan jin, syaitan dan musuh Islam termasuk Dajjal dan tenteranya. Nombor satu, dengan jiwa yang bersih, jiwa yang beriman dan jiwa yang kenal Allah, jiwa yang ada kekuatan akidah, jiwa yang mentauhidkan Allah. Itu nombor satu. Sebelum kita angkat tangan doa, sebelum kita baca Quran, sebelum kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi, sebelum kita solat, jiwa perlu dibersihkan dulu. Ini kekuatan. Ini kekuatan. Jadi bukan maknanya nombor satu amal dulu, dah. Nombor satu, bersihkan jiwa. Jiwa yang bersih itu akan ada akidah yang mentauhidkan Allah, iman tadi, al-yaqin, at-tawakkal, tawakal pada Allah, at-tawadhu' pada Allah, tadarru' pada Allah, khasyuk pada Allah, ta'zim, mengagungkan Allah, jadi malu pada Allah. Jadi jiwa ni lah yang kadang-kadang dia tak payah minta apa pun. Hati dia rasa kebesaran Allah, hati dia rasa memerlukan Allah, kan? Tak payah minta apa pun, kadang-kadang perkataan yang keluar daripada lidah dia, hati dia merasa besar Allah, hebat Allah tadi, dengan Allah je pun dah cukup dah. Hari ni kita baca macam-macam tapi hati kita kotor. Sembahyang banyak tapi hati kita kotor, tak bersihkan. Allahu Akbar, kan? Jadi sebab tu, kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kan Nabi kata apa? Sebelum kamu semayang tu, sebelum Allahu Akbar, sebelum kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita berzikir, La ilaha illallah, sebelum kita buat apa saja, amalan-amalan zahir, amalan hati, Allah tengok hati kita dulu. Kalau semayang tu Allah tengok kita ni semayang ni betul-betul ke kerana Allah. Sebab tu kita kata, aku semayang maghrib, fardu maghrib, 3 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah. Kerana Allah. Allah tengok betul ke semayang ni kerana Allah. Kalau semayang kerana ujub, kenapa ujub? Rasa diri lebih baik daripada orang lain. Kan? Sebab apa? Dia imam. Allahu Akbar. Kan? Sedap lagi baca. Kenapa? Imam. Kan? Sembahyang Allah tengok rupanya dalam hati ada takjub dengan diri dia, ujub dengan diri dia, ada riak, ada sombong, ada takbur, maka Allah tak pandang sembahyang zahir. Allah tak pandang sembahyang zahir. Kenapa? Kerana dia mensyirikkan Allah. Ujub, mensyirikkan Allah. Riak, mensyirikkan Allah. Takbur, mensyirikkan Allah. Allah tak pandang sembahyang yang di dalamnya ada ujub. Jadi sebab tu kita nak tengok sini sebenarnya hakikat senjata tadi, kebersihan hati. Jadi kita ingat, kita dah banyak amal, dah banyak buat macam-macam, dah berdakwah dah macam-macam, tapi rupanya hati kita ni busuk. Hati kita ni penuh dengan maksiat, mungkar, jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah. Jadi kita ingat, okey dah rupanya kita semayang, kita puasa, semua tu Allah tak tengok yang luar. Allah tengok apa yang Allah tengok hati dulu. Allah tengok hati dulu. Sebelum kita sahaja aku semayang tu, sebelum kita takbir Allahu Akbar, sebelum kita baca Fatihah, Allah tengok hati kita di mana hati kita ni. Itu maksud hadis tadi. Jadi sebab tu nak berhadapan
dengan syaitan, nak berhadapan dengan Dajjal, nak berhadapan. Mana satu ni kekuatan? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Di situlah Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada makna Bismillahirrahmanirrahim tu. La ilaha illallah. Baru ada makna. Subhanallah. Baru ada makna. Baru ada kekuatan. Kerana di situ ada kebersihan hati. Jadi sebab tu kita nak tengok kat sini syaitan tipu kita. Oh, dah pakai kopiah, dah ada janggut, dah ada beramal, kita dah berjemaah, aku dah banyak tolong jamaah, aku dah banyak buat kerja dakwah, aku dah banyak tolong orang. Kita tengok orang tu sembuh tu, dia dulu sakit apa? Kena saka, kena sihir. Dia sembuh tu, akulah yang sembuhkan. Walaupun kita tak cakap kat orang, tapi hati kita rasa, kita lah, aku dah berjasa kat dia, terima kasih pun tidak. Macam itu. Terima kasih pun, ucap terima kasih pun tak. Macam itu. Aku dah buat ni, terima kasih pun tak. Minta maaf pun tak. Contohnya. Dia buat salah, minta maaf pun tak. Kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu semua takjub dengan diri sendiri. Jadi sebab tu kita tak perasan sebelum datang Dajjal, sebelum datang tentera Dajjal ni, kan, kita dah tewas. Dah tewas dah. Kita dah kalah dah. Jadi sebab tu bila kita tidak perasan perkara ini, tipu daya syaitan ini ancaman kepada kita. Ancaman. Sebab tu kita perlukan sangat seorang sahabat yang soleh, sahabat yang bersih hatinya, yang ada basirah. Kita perlukan sangat. Kita perlukan sangat seorang yang boleh mendidik kita, membantu kita. Sebab dia bukan masalah amal. Amal ni memang banyak amal, tapi amal tu Allah terima tak terima. Jadi sebab tu ada beberapa perkara yang saya nak sebut kat sini. InsyaAllah saya cuba tutup dengan beberapa. Saya nak cuba tengok. Kita nak sama tengok ancaman. Ini sebenarnya ancaman, tapi kita tak perasan satu ancaman. Yang pertama sekali, syaitan ini dia menggoda, dia membisik, dia merayu kepada kita dan menyesatkan kita ni. Syaitan ini nombor satu disebut dan tazhin. Maknanya dia menghiasi segala yang buruk itu dengan yang baik. Syaitan dia tidak arahkan kita buat dosa. Tapi dia menghiasi dosa itu dengan kebaikan. Nampak macam amal yang soleh, tapi rupanya amalan syaitan. Maka kita pun ikut sikit, akhirnya kita terperangkap. Benda yang kita tak tahu, yang kita tak perasan dalam ilmu kita. Saya bagi satu contoh, terutamanya dalam bidang rawatan. Perkara ini banyak dan lama dulu pernah diingatkan oleh tuan-tuan guru kita. Saya ingat kalau Muta'al Al-Jabari, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah, dia menggambarkan bahawa sesungguhnya al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka di antaranya itu ada syubhah yang tak jelas. Maka kata dia, tinggalkan. Maka dibawa satu contoh pada masa itu. Contohnya dalam kita berusaha. Kita buat sesuatu jadi, buat sesuatu jadi, buat sesuatu jadi. Maka bila kita buat sesuatu jadi Allah izin makbul tadi, maka dia kata yang itu boleh menjadi syubhah. Dekat mana syubhahnya? Syubhahnya dekat, kan, kita buat jadi, kita buat jadi, kita buat jadi. Sebab tu istilah orang tasawuf yang disebut ada wali majzub. Wali ataupun awliya Allah yang ditutup oleh Allah. Allah tutup. Dia orang yang Allah sayang, dekat dengan Allah, tapi Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Sebab Allah tak mahu orang-orang manusia yang kotor ni melihat dia, keajaiban dia, kehebatan dia, doa makbul, contohnya kan. Buat semua tu, akhirnya orang menyembah dia. Orang menyembah dia. Jadi apabila berlaku sesuatu kebaikan kepada kita, nikmat, amalan kita mustajab, doa kita kita kata doa kita ni diterima oleh Allah lah.
Doa dapat. Maka ada syubhat. Syubhat dekat mana? Syubhat tu pergantungan kita mula bukan pada Allah dah, mula pergantungan kepada amal. Mula pergantungan pada diri kita. Oh, aku doa mustajab. Doa aku ni mustajab. Oh, aku ni amalan buat macam ni kan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita baca tu sembuh. Contoh kita rawat orang. Syubhat kat mana? Syubhatnya bila kita rasa kita punya. Bukan kita cakap kat orang. Kat orang cakap ini semuanya Allah yang sembuhkan. Sebab itu cakap kita lidah. Lidah boleh tipu. Hati rasa kita yang sembuhkan. Doa aku ni. Kalau pergi tempat lain tak mustajab. Dekat aku ni makbul. Kita rasa. Jadi sebab tu Allah tutup kehebatan awliya dia. Jadi ada orang cerita pasal wali Allah. Wali Allah ni bukan untuk dia cerita-cerita. Ini wali, ini hanya wali kenal wali. Tak, wali pun tak kenal wali. Dan tak semua wali kenal wali. Hanya wali kenal wali. Tak. Maknanya kalau wali kenal wali, kan? Wali hanya mengenali sesuatu yang Allah izin sahaja. Saya bagi satu contoh lah. Ini semua pengajaran daripada tuan-tuan guru kita. Syekh Mu'tah Al-Jabari rahimahullah, subhanallah. Dia didik dengan sentuh hati. Dia kata, ada orang dibagi kasyaf. Kita nampak orang tu bagi kasyaf. Allah bagi kasyaf, hanya boleh buka. Nampak sesuatu. Kita datang kat dia kan. Dia pun bagi nasihat. Ada sekali tu, saya pergi ke sejarah seorang tuan guru ni. Orang memang terkenal lah. Kalau saya sebut nama, semua orang tahulah tuan guru ni. Kemudian, bila dah sampai kat situ, mulalah murid-murid datang cakap. Ni tuan guru ni kasyaf, dia boleh kenal kita, salah kita apa sebagainya. Kan? Tanya soalan lah. Jadi, yang sama-sama datang ni takut. Kenapa? Dia boleh tahu dosa kita ke? Semua duduk pada belakang. Ustaz, dia suruh saya. Ustaz depan dah Ustaz. Ustaz tak ada dosa. Ataupun kurang dosa. Kami banyak dosa duduk depan. Kami duduk belakang lah. Nanti kan dia sebut-sebut dosa kami, malulah kami. Ada cakap macam tu kan. Jadi tuan guru ni boleh baca kasyaf lah gitu kan. Sebenarnya tuan guru tak tahu dosa apa kita, kecuali dosa yang Allah bagi tahu pada dia. Nombor satu. Nombor dua, kalau dia tahu pun dosa orang tu, itu fitnah pada dia untuk ceritakan dosa tu pada orang lain. Keaiban orang. Boleh cerita tak? Tak boleh cerita. Kalau kita tahu pun dosa orang tu, tak boleh cerita kat orang. Aib. Jadi sebenarnya Allah beritahu dia tu satu fitnah, satu ujian pada dia. Jadi dia kena sabar. Malahan dia kena fikir macam mana nak tolong dalam keadaan yang paling hikmah. Itu susah tu. Pernah berlaku banyak cerita lah kisah orang yang tahu dosa orang. Allah buka ni kan. Ada memang Allah buka. Okey, baik. Yang ketiga, kadang-kadang dia tak tahu pun. Cumanya bila dia cakap tu, percakapan dia tu, nasihat dia tu, apa yang Allah ilhamkan kat dia, itu dah dia cakap. Dia tak tahu pun orang tu dosa apa. Tapi kita yang pergi dengan dia, barakah tuan guru tadi, barakah dia, perkataan dia tu menyentuh hati kita. Sebab memang kita buat salah pun, maka kita pun bertaubat. Itu barakah dia kat situ. Jadi, sebab tu sebenarnya awliya Allah ni, karamah Allah ni, mukjizat kepada nabi-nabi memang ditunjukkan, dan karamah pada awliya Allah ataupun ma'unah, pertolongan daripada Allah itu bukanlah sesuatu yang memang dikontrol. Kalau kontrol tu istidraj. Kalau kontrol tu istidraj. Jadi Allah bagi. Dia tak boleh patut contoh kita ya. Seorang tu pandai, seorang tu kasyaf, seorang tu ada kekuatan, seorang tu ada kebijaksanaan, apa sahajalah kelebihan, seorang tu kaya, handsome, semua ada. Semua benda tu adalah benda yang mendatang yang Allah bagi kepada dia. Jadi siapa awliya Allah ni? Dia hanya makhluk Allah, macam kita juga. Apa makhluk ni? Dhaif, jahil, memerlukan Allah, fakir, kan? Makhluk Allah ni hina. Ini semua sifat-sifat makhluk tu ada pada kita. Termasuklah ada pada awliya Allah. Tetapi Allah bagi kelebihan tu, itu semuanya
Allah apa? Allah tajallikan, Allah memperlihatkan kehebatan, keagungan kuasa Allah pada dia. Allah tembak, Allah bagi tajalli disebut. Tajalli ni Allah menyaksikan kepada kita kehebatan-kehebatan Allah pada makhluk. Tadi jangan kita nampak makhluk tu yang kuat. Oh, ni awliya Allah, ni wali Allah, wali Allah, wali Allah. Kita pun berlagak macam wali Allah. Kita pun rasa kita tahu, saya kenal semua wali Allah. Oh, saya kenal semua wali Allah. Salah tu. Akidah pun salah. Itu tanda-tanda wujud ada dalam ni. Awliya Allah tak sebut pasal kelebihan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kita tengok contohnya Muta' al-Jabari rahimahullah. Dia tu subhanallah, hebat. Macam-macam. Kalau dah tidak kerana pertolongan Allah yang luar biasa, mati dah dia dalam penjara tu. Siksaan dia tu luar biasa. Tapi Allah selamatkan dia, Allah pelihara dia dan sebagainya. Sampai keluar, sempatlah jumpa saya, jumpa kami-kami yang dhaif-dhaif. Jumpa tengok dia, subhanallah, inilah kan orang yang lahir daripada tarbiyah yang syamilah, tarbiyah yang menyeluruh. Hidupnya, hatinya, pemikiran hidup dia hanya kerana Allah saja. Tahu Muta' al-Jabari rahimahullah, subhanallah, dah saya jumpa dia, badan dia pun dah teruk, lunyai lah badan dia, kita kata. Telinga dia pekak. Tak boleh dengar sebab kena seksa teruk. Telinga dia, mata dia, jantung dia. Tetapi dia punya abdi kepada Allah ni, ubudiah pada Allah ni, satu hari dalam masa 24 jam, dia tidur 3 jam aja. Itu bukan tidur. Dia tidur, dia kata rehat 3 jam. Dan bukan malam, bukan siang. Bila masa dia betul-betul letih, baru dia rehat. 3 jam je lebih kurang, dia kata. Kadang tak sampai. Kita tengok dia, kita tahu. Dia tak cakap. Oh, saya tidur 3 jam aja sehari. Saya tak makan A, tak makan B. Oh, saya buat ni, saya buat tu. Saya jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cakap, dia jumpa Rasulullah sallam. Walaupun dia jumpa Rasulullah sallam. Kami berjumpa sama-sama dengan mereka yang berjuang ni. Kan? Sampai dia kata, saya nak cerita sikit lah. Dia anak didik Hasan al-Banna rahimahullah. Dia kata, kan, bagaimana Hasan al-Banna rahimahullah boleh develop satu sistem tarbiyah yang komprehensif, dakwah sebagainya, kekuatan juga tersebarkan. Dia kata mereka menangis berhari-hari, malam-malam jumpa menangis, mengenangkan umat yang dalam keadaan sembahyang, tak tahu, tak kenal Allah dan sebagainya. Berhari-hari menangis, dia kata. Sampailah satu malam, kata Muta' al-Jabari rahimallah, dia kata apa, satu malam tu, besok pagi berseri-seri wajah Hasan al-Banna rahimallah, berseri-seri. Maka mereka bertanya, apa rahsia berseri-seri ni? Dia pun cakap, diam-diam, jangan cakap orang. Alhamdulillah, malam tadi aku bertemu dengan Rasulullah. Tapi bukan bertemu depan gini. Dia kata, aku melihat Allah tunjukkan macam mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya, Abu Bakarnya, Umarnya, Alinya, Osmannya, macam mana satu-satu Allah menunjukkan kepada dia, macam kita kata kronologi pop macam itu. Jadi Al-Banna nampak benda tu malam tu, dia hari tu dia ceria, dia kata subhanallah, Allah bagi. Tapi benda ni tak tulis dalam buku dia, tak ada dalam buku, tak ada tulis dalam catatan sesungguhnya sahabat jumpa Rasul, tak ada, tak cerita pun. Tapi dia cuma cerita orang yang rapat dengan dia sebab nak berkongsi rasa gembira tadi. Alhamdulillah, ada penyelesaian, kita ada solusinya, kita ada penyelesaiannya. Nak bagaimana nak berhadapan dengan Zionis ni, berhadapan dengan inilah dia, contoh-contoh. Maka dia pun buat. Sebab tu dia tak tulis buku. Asal dia tak banyak tulis buku, dia banyak membina manusia. Sebab dia bukan teori, dia benda amali, dia nampak, subhanallah. Jadi benda ni kita tahu pun, saya tahu pun sebab dia rapat dengan tu, dia cerita. Tapi dia sendiri tak pernah cerita dia jumpa Rasul. Walaupun saya yakin dia banyak kali jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah cerita dalam penjaga. Yang cerita orang lain dengar. Contohnya ketika Zainab Al-Ghazali, kan, dia seksa teruk dalam penjara. Dia seksa macam-macam, ada cerita dia, kisah dia kan. Sampai satu hari tu dia lapar sangat, dia gantung di gari, dia letak ke atas gantung dekat besi tu. Kemudian dia tergantung macam itu. Di bawah dia, di badan dia tu, sebahagian daripada badan tu air longkang, air najis. Berendam dalam air najis.
berendam dalam air najis. Ini letih sangat diseksa, dipukul sebagainya sampai tertidur. Ni Zainab Al-Ghazali cerita dalam buku kitab dia tu. Ini dia cerita. Maka ketika aku terlalu letih sangat, terlalu lemah sangat, lapar sangat, ketika itu aku tertidur. Dan ketika aku tertidur itu, tiba-tiba aku bermimpi bertemu dengan satu kafilah, satu rombongan. Rombongan tu jalan datang dengan untuk buat kemah semua. Aku nampak di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dipanggil oleh Rasulullah. Ya Rasulullah panggil aku. Mari sini, di situ ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian kita makan, diajak makan. Aku malu tapi aku makan sebab Rasulullah suruh, aku pun makan. Makan. Alhamdulillah. Tak sempat nak cakap apa, aku terjaka daripada tidur. Ketika itu masih lagi bergaris, terikat. Kemudian dia kata ketika itu aku masih boleh rasa sedapnya makanan yang aku rasa tu. Masih ada makanan dalam mulut lagi. Tak sempat telan habis. Ini Zainab Ghazali. Ini kisah pejuang-pejuang mujahid yang bertemu. Ini awliya Allah ni. Tapi tak pernah dikisah-kisahkan. Tak ada. Ini cuma orang rapat-rapat je. Tapi Zainab Ghazali ni cerita pengalaman dia dalam penjara tu. Dia kata aku lemah sangat sampai akhirnya Allah izin jumpa Nabi. Menyebabkan dia rasa seronok sangat masa tu. Jadi nakib saya, murabi saya ni, Ta'ajab Bari, dia tak cerita, tak pernah cerita dia jumpa Rasul. Tak pernah. Tapi kita tahu dia ada cerita. Tapi kisah Sa'banah semua dia cerita. Orang lain dia cerita. Jadi ini contoh. Jadi kadang-kadang kita ingat kan, kebaikan kita tu adalah kebaikan, tapi rupa-rupanya kat situ ada amalan syaitan. Amalan syaitan yang digambarkan sebagai tazyin ini, iaitu dia menghiasi. Jadi kita pun cerita amalan kita. Kita cerita apa yang kita buat. Kalau cerita pada murabi kita tu lain lah. Sebab cerita tu dalam rangka nak dapatkan panduan. Tapi kita cerita kat semua orang. Itu dipanggil sum'ah. Sum'ah ni apa? Kita mendedahkan amalan kita supaya orang puji kita, supaya orang respect kita. Itu semua amalan-amalan dia. Jadi sebab itu syaitan dia menghiasi amalan-amalan itu kejahatan, dosa. Jadi dosa kat mana? Kat sembahyang. Sembahyang tak berdosa. Dosa pada ujub tadi. Dosa pada riak tadi. Dosa pada hati yang berlaku syirik tadi. Itu dosa. Jadi syaitan menghiasi dosa tadi tu dengan amalan. Konon-kononnya beramal, tapi rupa-rupanya dalamnya ada syirik kepada Allah. Iyazbillah min zalik. Kemudian yang kedua, syaitan juga melakukan talbis. Talbis ni apa? Perancangan tersusun menipu. Dia menipu. Dia meyakinkan kepada kita yang kita buat itu betul. Kita ni betul, kita berada di pihak yang benar. Sekian. Yang tu semua sahabat kita semua salah. Hal ni semua salah. Ustaz ni semua salah belaka. Kita je betul. Maka dia talbis, dia melakukan perancangan yang tersusun. Kan, meyakinkan kita bahawa kita benar sedangkan kita tak benar. Kita sebab macam mana boleh terpengaruh tadi? Ilmu. Masalah ilmu. Masalah cahaya Allah. Bukan je masalah ilmu tak ada, tapi masalah hidayah tak ada. Jadi kita pun buatlah contohnya. Kan, kita nak beli kereta. Kita ingat beli kereta ni boleh tolong orang. Sekarang ni sahabat-sahabat kita tak ada kereta lah. Nak kita kena buat ni. Contohnya Lala ke Grab ke apa ni, tolong sahabat-sahabat kita. Macam mana cara? Mari kita beli kereta lah. Pakat pinjam bank. Maka terlibat dengan riba. Maka kita pun ambil riba. Kita ambil riba. Sanggup ambil riba. Daripada sama-sama berusaha untuk menolong antara satu sama lain. Kalau betul-betul nak tolong, jangan ikat dengan sistem. Kalau betul nak tolong, sama-sama kita pakat-pakat, bantu. Nak buat ladang ke, kita sama-sama bantu. Nak buat ni ke, sama-sama bantu. Yang ada duit, bagi duit. Yang ada tenaga, bagi tenaga. Yang penting, amalan tu amal qawi, kebangkitan Islam. Tapi syaitan menipu kita sehingga kita nampak riba tu okey, tak apa. Forex
And forex ni, okey, tak apa. Kita nak buat baik. Kita nak berjihad ni, nak berdakwah ni. Kita nak mentarbiah orang ni, tak apa. Nak buat madrasah ni, tak apa. Kita buat forex. Forex tak apa, banyak duit dapat. Tak apa. Kita nak buat baik bukan untuk kita sendiri. Bukan untuk diri kita. Tapi tengok-tengok kereta, kan, wildfire, hellfire, kan. Semua jenis fire. Kita yang pakai kereta hellfire tadi. Rupanya talbis. Perancangan jahat, dia menipu kita. Nampak benda yang rosak, yang jahat tu. Yang jahat tu nampak baik. Okey, tak apa. Guna alasan lah. Carilah alasan apa-apa. Kita nak kena tolong sahabat-sahabat kita. Maka kita kena buat pinjaman riba. Beli kereta buat riba. Buat Grab, buat apa kan. Kita guna. Kecuali lah kalau tak boleh sangat. Contohlah, ada juga agaknya kan. Fatwa-fatwa. Tapi kalau selagi boleh, kita kena jauhi. Allah mengisytiharkan perang. Perang. Yang riba tadi. Yang ketiga, taswif. Ini juga ancaman daripada syaitan. Taswif, macam mana taswif ni apa? Dia berusaha menghasut orang lain. Menghasut orang supaya menunda taubat. Itu taswif. Dia menghasut. Alah, tak apalah, lama lagi lah kan. Dia menghasut kita supaya menunda-nunda kebaikan. Kita nak buat baik dah. Tadi tu keburukan yang disorokkan, kemudian kejahatan yang ditipu daya. Yang ketiga dia benda baik tapi tangguh. Dia tangguh kita pula. Kan? Nak bertaubat, kata tak apalah, aku ni muda lagi, tak apalah. Taubat nasuha. Ustaz kata kena taubat nasuha ni, dah tak apalah, taubat cukup lah, macam itu. Contoh kan? Jadi taswif ini ialah menunda-nunda. Kita menunda benda yang baik ni, terutamanya taubat. Sedangkan taubat tu pintu masuk pada Allah. Kita ni malam ni nak jauhkan daripada syaitan, nak jauh daripada dajjal, nak jauh daripada tentera dajjal, nak jadi orang yang akidahnya bersih, tapi kita menunda taubat. Bila kita tunda taubat, maka kita tak masuk lagi dalam pintu tarbiyah. Pintu tarbiyah tak masuk lagi sebab kita tunda taubat. Sebab taubat tu pintu tarbiyah. Pintu kepada tarbiyah. Orang lalu-lalu tengok sini. Apa orang tua tu buat agaknya? Dan kita seorang-seorang cakap seorang-seorang. Taswif ni maknanya kita menunda-nunda. Kita nampak indah dunia ni. Tak apalah, aku hidup lama lagi. Tulul amal. Kita rasa kan, kita ni lama lagi hidup macam tu. Kemudian tahwin. Ini benda baik pula. Tadi nombor 1, nombor 2 benda tak baik. Ditutup, dihias. Kan, yang ketiga tunda, nak buat baik tunda. Yang keempat tahwin. Meremeh-remehkan. Meremeh-remehkan dosa-dosa kecil. Meremeh-remehkan, alah tak apalah, orang lain orang pakak buat semua, takkan kita tak boleh buat. Meremeh-remehkan. Memperkecilkan benda yang tak boleh. Benda yang kecil. Alah, mata ni tengok amoy lalu. Tengok amoy lalu mata ni kan. Kita ambil sembahyang, gugurlah dosa mata tu, tak apa. Macam meremehkan. Meremehkan. Jadi ini pun tipu daya dia juga. Alah, tak yapi lah, dah pernah dengar lah. Dia sebut, ustaz sebut tu dah pernah dengar. Kita dah tahu dah apa benda semua. Semua yang cakap semua kita dah tahu. Contoh lah kan, meremeh-remehkan. Tak payah dengar lah. Baik kita duk chatting dekat kita punya chat ni kan. Bukan dengar ceramah, chatting ya. Chatting dalam WhatsApp ke, chatting dalam apa ke kan. Jadi kita hari ni tengok ni tahwin, meremeh-remehkan. Perkara yang nampak dosa tapi kita kecil je. Jadi akhirnya syaitan akan berjaya lah. Jadi banyak lagi lah sebenarnya. Dekat sebelah dah ni. Banyak lagi ni. Ada banyak kita tentang syaitan ni. Ancaman ni. Tapi yang jelasnya kan, saya nak cuba simpulkan 2-3 perkara sini lah. 2-3 perkara. Ada lagi. Panjang lagi. Syaitan punya trik-trik dia banyak. Baik. Antaranya nak sebut kat sini yang kita kena buat pada hari ni. Yang pertama sekali, bersihkan hati. Macam mana nak bersihkan hati? Yang pertama, kita husnuzan dengan Allah dululah. Kemudian kita husnuzan dengan orang yang Allah sayang. Saleh. Orang yang saleh-saleh ni.
Orang soleh ni bukan namanya soleh, tapi orangnya soleh. Orang yang Allah pilih. Jadi nombor satu, kita kena bersihkan hati. Sebab amalan semua tergantung kepada hati. Hati itu bersih, insya-Allah amalan jadi bersih. Amalan. Jadi macam mana nak bersihkan hati? Kita kena bebaskan ni. Kalau yang makanan fizikal ni, makannya halalan thayyibah, itu yang biasa. Kalau yang hati ni pula, kita kena mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Itu bersihkan hati, mentauhidkan Allah. Mengenal Allah. Ini proses-proses je lah. Dan kita menjadikan Allahu ghayatuna. Allah ni matlamat kami. Betul-betul faham maksud Allahu ghayatuna itu, kita faham. Kemudian yang kedua, istimrariyah fil amal. Kita berterusan dalam beramal. Maksud berterusan amal ni maknanya, contoh amalan-amalan, insya-Allah nanti 27 hari bulan, saya salah satu benda yang daurah kita akan buat ialah kita akan bagi amalan. 21 hari bulan, 27 hari bulan di Rimbunan Kasih, dalam daurah untuk kita berhadapan dengan kebangkitan akhir zaman ini. Kita akan bagi benteng, kita akan bagi amalan direct. Saya akan bagi, insya-Allah saya akan bagi satu-satu. Jadi kita akan bagi, maka amalan ni kena buat. So istimrariyah fil amal, kita kesinambungan, berterusan di dalam beramal itu salah satu daripada kekuatan. Sebab tu kita kena mula dengan amalan yang tersusun. Amalan yang tersusun. Semua aspek. Jadi sebab tu saya menyerulah kepada semua sahabat-sahabat kita dalam Ansar supaya dapat datang. Kalau tak dapat datang tak apa, tapi kena pastikan tak datang tu bukan kerana sebab-sebab yang remeh lah, sebab yang syar'i. Uzur syar'i. Uzur syar'i ni maknanya, macam mana nak tahu uzur tu uzur syar'i? Macam mana nak tahu uzur tu uzur syar'i? Akhirat nanti Allah tanya, kenapa kamu tak buat sekian-sekian? Kita boleh jawab. Kita boleh jawab soalan Allah tu. Kita boleh jawab pertanyaan Allah tu. Uzur syar'i. Kenapa tak buat begini-begini? Ya Allah, aku sakit perut, sungguh-sungguh sakit perut. Allah tahu kita sakit perut. Bukan uzur syar'i ni kita boleh cakap, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya tak dapat datang lah Ustaz sebab saya ada sekian-sekian. Ustaz akan cakap, tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua sekali. Allah berikan kesihatan. Ustaz selalunya akan cakap begitu. Dia akan positif. Dia tak akan cakap, takkanlah macam gini. Dia tak sebut. Dia akan cakap, mudah-mudahan Allah mudahkan. Begitu contoh kan. Tapi uzur syar'i ni ialah maknanya, bila Allah tanya di akhirat nanti. Allah tanya di akhirat nanti, kan, kenapa kamu tak buat sekian-sekian? Ya Allah, ya Allah, kan, aku tak mampu begini, sakit ke apa ke, ya Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Kalau kita bohong, Allah akan kata, kamu bohong. Kalau dunia, kita boleh tipu, tak ada masalah dengan manusia. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Apa dia punya kesan bila kita menipu? Kesan bila kita menipu, barakah dan rahmat Allah tidak bersama kita. Itu yang paling bahaya sekali. Barakahnya, rahmatnya tak bersama kita. Itu bahaya. Jadi sebab tu kita nak kena, dalam tarbiyah ni, dalam dakwah ni, kita kena berlaku siddiq, jujur. Berlaku jujur. Jadi yang pertama, bersihkan hati. Yang kedua, istimrariyah fil amal. Kita kena faham macam mana nak berterusan dalam amal. Hal ni pun kita akan terang nantilah dalam daurah nanti. Tajuk ni. Dan kemudian yang ketiga, kita kena jangan putuskan silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Jangan putuskan silaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan bila kita tidak putuskan silaturahim dengan sahabat-sahabat kita, kita ziarah dia, kita cuba bantu dan tolong dan sebagainya, mudah-mudahan Allah bagikan lanjut umur kita, lanjut rezeki kita. Mudah-mudahan Allah lanjutkan usia kita, lanjutkan rezeki kita, kita boleh beramal soleh, mendapat husnul khatimah. Jangan kita doa buruk pada sahabat kita. Jangan kita memutuskan hubungan silaturahim. Jangan. Kenapa? Dia akan menyebabkan rahmat Allah dicabut. Barakah Allah dicabut. Rezeki Allah dicabut. Dan umur kita akan dicabut. Cepatlah. Tapi kalau kita
menjaga silaturahim, kita cuba buat baik, kita tolong sahabat-sahabat kita, dan kita bantu dia, kita berbaik sangka, kita sayang, kita al-ithar, mengutamakan sahabat, kita betul-betul jaga sahabat tadi, maka salah satu asbab kata Nabi, kan, panjang umur, murah rezeki, husnul khatimah. Oh, penting tu. Penting dia. Baik, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak apa yang mampu saya nak sampaikan. Sekarang pun dah pukul 11. Saya minta maaf ambil masa banyak sangat pada tuan-tuan dan puan. Insya-Allah saya pun nak meneruskan perjalanan insya-Allah. Dan minta maaf atas segala apa yang saya sampai, mungkin ada perkara-perkara yang tak sampai ke terasa hati. Saya minta maaf sangat. Bukan maksud saya nak cakap siapa-siapa, tak. Saya cuma sampaikan apa yang Allah SWT ilhamkan masuk kat sini. Sampai cakap mudah-mudahan ada barakahnya, ada rahmatnya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Live di mana tu tuan? Minta maaf saya tak boleh sebut kat mana. Saat lagi macam-macam orang serbu kat sini. InsyaAllah di luar kawasan. Di luar kawasan insyaAllah. Baik, jadi siapa yang ada ke lapangan, insyaAllah 27 hari bulan kita Ansar ada buat sambutan Aidilfitri, walaupun dah lepas daripada Aidilfitri. Kita nak buat, yang penting ukhuwah, ukhuwah pagi sampai tengah hari, lebih kurang sampai Zuhur lah. Kemudian bagi ahli-ahli Ansar, insya-Allah selepas itu saya minta maaf, pagi sampai petang, malamnya insya-Allah bagi ahli-ahli Ansar kita ada buat perbincangan daurah. Siapa yang nak mengikuti boleh mengikutilah insya-Allah, di Rimbunan Kasih di Melaka, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi dan alhamdulillah makin gelap di luar, makin gelap, tak ada, makin orang makin kurang. Jadi insya-Allah kita tangguhkan, kita baca doa rawitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya cuma nak tunjuk baju ni je sebelum habis. Ni baju ni. Allah, dia terbalik ladang rakyat lah, baju ladang rakyat ni. Jadi bagi mereka yang berminat boleh belilah insya-Allah, sambil-sambil kita masukkan tabung untuk Ansar, mudah-mudahan dapat bergerak lah insya-Allah. Jadi ini baju yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita lah insya-Allah, baju ladang rakyat. Siapa yang pergi nanti macam boleh buat tempahan kepada Edi Kasim Edi Kasim di Melaka insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya minta maaf lagi sekali minta maaf banyak-banyak kalau saya tersilap sebagainya. Tidak ada niat apa-apa, saya cuma nak sampaikan apa yang terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah insya-Allah. Kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.